Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pelajaran hadis mingguan kita. Pada pagi ini kita akan melihat kembali hadis yang kita lihat pada 2 minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan 3 perkara yang membinasakan. Kita lihat hadis ini. An Anas bin Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه رواه الطبراني في المعجم الأوسط. Baik, ini hadis daripada Imam At-Tabrani, itu hadis yang hasan. Daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Yang pertama adalah sifat bakhil, tamak haluba yang dituruti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan kekaguman seseorang itu terhadap dirinya sendiri. Baik, dalam hadis ni Nabi menyebutkan tentang 3 perkara yang mendatangkan kebinasaan kepada seseorang itu, yang mana ia akan menjadikan seorang Muslim atau mukmin itu melakukan dosa yang besar di sisi Allah. 2 perkara kita dah bincangkan 2 minggu yang sebelum ni. Itu yang pertama berkenaan dengan sifat bakhil ataupun syuh tu lebih dahsyat lagi daripada bakhil. Dia bakhil, kemudian tamak dengan apa yang ada pada dirinya dan apa yang ada pada orang yang lain. Jika diikutkan sifat bakhil dan juga kedekut itu, ia akan membinasakan. Jadi sebab itu dalam Quran banyak Allah menyebutkan berkenaan dengan sifat para sahabat Nabi, yang mana mereka ini golongan yang sangat-sangat banyak mengorbankan jiwa raga mereka, bahkan harta benda mereka yang banyak itu untuk jalan Allah. Sama ada di kalangan Muhajirin dan juga Ansar, banyak kali Allah puji mereka disebabkan tak adanya sifat bakhil ataupun kedekut dalam diri mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Manusia tanpa panduan daripada wahyu, maka manusia akan cenderung untuk mengikut hawa nafsunya. Bahkan hawa nafsulah yang akan menguasai akal fikirannya itu. Sebab itu apabila manusia terlampau mengikut hawa nafsunya, ia akan menyebabkan dia menjadi binasa. Itu dia akan ditimpa azab, siksaan dan melakukan dosa yang besar di sisi Allah. Sebab itu Allah mengutuskan Rasul, menurunkan kitab untuk membimbing manusia supaya tidak terlampau mengikut hawa nafsunya.
Hawa nafsu itu asalnya suatu perkara yang perlu bagi manusia kerana ia melibatkan perkara-perkara yang manusia suka, perlukan, dan kalau tak ada hawa nafsu itu mungkin manusia tak akan dapat hidup di muka bumi ini. Tapi apabila hawa nafsu itu yang menguasai manusia, menguasai akal fikirannya tanpa panduan daripada wahyu Allah, maka akan menyebabkannya terjatuh ke dalam kebinasaan. Dan pagi ini kita akan melihat perkara yang ketiga, iaitu tentang i'jabul mar'i binafsih. Kekaguman seorang itu terhadap dirinya sendiri. Ataupun disebut sebagai ujub. Ujub ini menurut seorang tabi'in, itu Abdullah bin Al-Mubarak, katanya ujub itu adalah apabila engkau melihat sesuatu yang ada pada dirimu yang tiada pada orang yang lain. Kemudian begitu juga kata seorang lagi, tabi'ut tabi'in, Bishr bin Al-Harith, katanya ujub itu ialah engkau merasa memiliki amalan yang banyak dan menganggap amalan orang lain sedikit. Daripada kata Abdullah bin Al-Mubarak, ujub itu adalah engkau melihat suatu kebaikan yang ada pada dirimu dan tiada pada orang yang lain, dan kemudian kita berbangga sampai meremehkan orang yang lain disebabkan kelebihan yang ada pada diri kita. Satu lagi kata Bishr, ujub itu bila kita rasa kita telah melakukan amalan yang banyak dan kemudian kita menganggap orang lain sedikit ataupun kurang amalannya. Dan ujub ini dia bermula dalam diri seseorang itu dengan perasaan dia merasakan dirinya lebih baik daripada orang yang lain, dan kemudian ujub dia akan membawa kepada takabur. Ujub akan membawa kepada takabur. Itu yang menimpa iblis. Kita lihat iblis itu menjadi takabur disebabkan adanya perasaan ujub dalam dirinya itu. Ujub ini suatu penyakit hati yang mana ia boleh menimpa semua orang, bahkan orang yang alim, yang abid, yang soleh sekalipun boleh ditimpa dengan penyakit ujub ini. Jadi ujub ni suatu penyakit hati yang mana ia berbeza dengan dosa yang dapat dilihat dengan mata kasar, maksiat itu. Yang mana maksiat itu mungkin orang yang melakukannya itu memang orang yang dikenali sebagai seorang yang banyak buat dosa, sebagai seorang yang jahat dan sebagainya. Tapi ujub ini dia boleh menimpa seorang yang alim, yang abid ataupun yang banyak melakukan amalan. Dan itu yang menimpa iblis. Yang mana iblis sebelum diciptakan Nabi Adam itu merupakan antara makhluk yang paling banyak ilmunya dan yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Jadi iblis telah beribadah kepada Allah ribuan tahun sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu. Tapi kemudian selepas diciptakan Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan iblis supaya tunduk sujud hormat kepada Nabi Adam, jadi iblis enggan. Disebabkan sifat ujub yang ada dalam dirinya, merasakan dia lebih baik lagi daripada Adam. Dan kemudian ujub tersebut membawa kepada takabur ataupun kepada sombong, iaitu meremehkan orang yang lain. Allah sebutkan dalam surah 7, surah 7 ayat yang ke-11. Surah 7 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ولقد خلقناكم ثم صورناكم dan benar-benar pasti kami telah menciptakan kamu, kemudian kami telah membentuk rupa paras kamu. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Lalu telah sujud mereka semua, iaitu para malaikat, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Dan dia tidak termasuk di kalangan malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalang engkau daripada engkau bersujud kepada Adam apabila aku perintahkan engkau? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah menciptakan dia daripada tanah. Di sini kita lihat kata-kata iblis. Jadi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, walaupun setelah Allah memerintahkannya, disebabkan perasaan ujub ia ada dalam dirinya dan kemudian dizahirkan dengan kata-kata tu, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau telah ciptakan dia daripada tanah. Qala fahbit minha. Kemudian Allah berfirman, turunlah engkau daripada syurga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak patut untuk engkau berlaku sombong, bersifat takabur di dalam syurga ini. Fakhruj innaka minas saghirin. Maka keluarlah engkau, sesungguhnya engkau termasuk di kalangan sekalian yang hina. Daripada sifat ujub yang ada dalam diri iblis, merasakan dirinya lebih baik daripada Adam, menyebabkan timbul pula sifat takabur, sombong, meremehkan yang lain. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat takabur itu adalah menolak kebenaran dan engkau meremehkan manusia yang lain. Daripada ujub lahirnya sifat takabur, dan itu yang menyebabkan iblis dikeluarkan daripada syurga. Walaupun hakikatnya sebelum itu iblis merupakan antara makhluk yang paling berilmu, yang paling banyak melakukan ibadat kepada Allah. Tapi disebabkan ujub kemudian takabur, menyebabkan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada iblis sebelum itu semuanya hilang, dan dia termasuk di kalangan sekalian yang hina di sisi Allah. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis tentang kisah dua lelaki Bani Israel. Seorang merupakan seorang yang banyak melakukan dosa kepada Allah, dan seorang lagi merupakan ahli ibadah.
Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulani fi bani Israil mutaakhiyaini fakana ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala zambi fayaqulu aqsir. Fawajadahu yawman ala zambin faqala lahu aqsir. Faqala khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Faqubida arwahuhuma fashtama'a 'inda rabbil alamin. Faqala lihadzal mujtahidi akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran. Wa qala lil muznibi izhab fadkhulil jannata bi rahmati. Wa qala lil akhari izhabu bihi ila an-nar. Qala Abu Hurairah wallazi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutaakhiyaini fakana ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Dulu ada dua orang lelaki di kalangan kaum Bani Israel yang mana mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu perkara ataupun suatu matlamat. Fakana ahaduhuma yuznib. Adapun salah seorang daripadanya merupakan seorang yang banyak melakukan dosa. Wal akharu mujtahidun fil ibadah, dan seorang lagi merupakan seorang yang bersungguh-sungguh yang banyak melakukan ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhara ala zambi fayaqulu aqsir. Dan seorang yang bersungguh-sungguh yang banyak melakukan ibadah ini, dia selalu melihat kepada yang melakukan maksiat itu, dan kemudian dia selalu menasihati yang seorang lagi supaya tinggalkanlah maksiat tersebut. Fawajadahu yauman ala zambin faqala lahu aqsir. Lalu pada suatu hari, setelah banyak kali dia mengatakan ataupun menasihati seorang yang banyak melakukan maksiat itu supaya meninggalkan maksiatnya, faqala khallini wa rabbi. Lalu katanya, biarkanlah aku dengan Tuhanku. Jadi seorang yang melakukan maksiat itu, bila mendengar nasihat daripada seorang yang banyak beribadah ini, dia kata, tak apa, biarkanlah aku dengan Tuhanku. Biarkanlah aku melakukan maksiat ini, dan janganlah engkau sibuk-sibuk dengan perkara yang aku lakukan ini. Abu'ista alayya raqiban, apakah engkau diutuskan untuk menjadi pengawas kepadaku? Faqala wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Kemudian kata yang banyak ibadah tadi, demi Allah, Allah takkan sesekali mengampunkan dosa engkau. Ataupun dia mengatakan Allah takkan memasukkan engkau ke dalam syurga. Di si lelaki yang banyak beribadah ini, bila melihat kawannya yang tak nak untuk meninggalkan dosa tersebut, jadi dia terus mengatakan Allah takkan ampunkan segala dosa engkau dan Allah takkan masukkan engkau ke dalam syurga. Jadi ketika itu dia merasakan bahawa kawan dia ni dah tak ada peluang lagi dah untuk diampunkan Allah, dan seolah-olah seperti confirm masuk ke dalam neraka.
Tapi tengok apa yang berlaku selepas daripada itu. Faqubida arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian Allah mengambil nyawa kedua-dua orang ini, dan kedua-duanya dihimpunkan di sisi Tuhan Rabbul Alamin. Faqala lihazal mujtahid. Kemudian Allah berfirman kepada seorang yang banyak melakukan ibadah ini, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah engkau ini seorang yang sangat-sangat tahu tentang aku, itu tentang Allah. Au kunta ala ma fi yadi qadiran, ataupun engkau ini seorang yang berkuasa dengan apa yang ada di sisiku, sampai engkau mampu untuk menetapkan seorang itu, Allah pasti takkan ampunkan dosa-dosa dia. Allah pasti tak akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi seolah-olah dia telah mengambil alih tugas Allah itu. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang melakukan dosa itu, wa qala lil muznib, Allah berfirman kepada yang melakukan dosa itu, izhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau, maka masuklah engkau ke dalam syurga, birahmati, dengan rahmat daripadaku. Jadi dengan rahmat daripada Allah, Allah memasukkan orang yang berdosa itu ke dalam syurga. Wa qala lil akhari izhabu bihi ilan nar. Dan kemudian Allah berfirman kepada yang seorang lagi, yang asalnya tadi banyak melakukan ibadah, izhabu bihi ilan nar. Masuklah kamu ke dalam neraka. Kemudian kata Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, wallazi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, benar-benar seseorang itu dia bercakap dengan suatu perkataan yang membinasakan dunia dan juga akhiratnya. Dalam hadis ni, Nabi menyebutkan tentang kisah seorang yang banyak melakukan ibadah dan seorang lagi yang banyak melakukan dosa. Yang banyak melakukan ibadah ini ada sifat ujub dalam dirinya dan merasakan yang orang lain itu adalah lebih buruk, lebih teruk daripada dirinya. Dan disebabkan itu, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi maknanya di sini, kalau kita baca hadis ini dan juga hadis yang lain, yang mana Allah menyebutkan seorang itu masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah. Bukan semata-mata dengan amalan yang kita lakukan. Amalan tu suatu perintah daripada Allah dan merupakan tanda kepada keimanan. Tetapi penyebab yang sebenar untuk seorang itu masuk ke dalam syurga adalah rahmat daripada Allah. Jadi keimanan, kemudian amalan, ibadah itu juga merupakan sebahagian daripada rahmat Allah. Semata-mata perbuatan yang kita lakukan, itu tak akan dapat menyebabkan kita masuk ke dalam syurga jika semata-mata amalan itu saja. Tapi disebabkan rahmat daripada Allah. Jadi dalam hadis ni, Nabi ceritakan tentang seorang yang masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah, walaupun dia asalnya mungkin dia banyak dosa, tapi kemudiannya Allah berikan masa kepada dia untuk dia sempat bertaubat kepada Allah. Dari segi amalan taklah banyak mana, tapi dia masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tapi seorang yang ahli ibadah ini, walaupun banyak amalan, tapi disebabkan sifat ujub, takabur, kemudian sifat suka menghukum orang yang lain, menyebabkan dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Walaupun amalannya itu jika dilihat lebih banyak daripada orang yang melakukan dosa tadi. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang keburukan sifat ujub dan juga takabur yang membinasakan seseorang itu, walaupun asalnya banyak kebaikan yang dilakukan. Kita lihat dalam surah 53 ayat 23, ayat 32. Surah 53 ayat 32.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini yajtanibuna kaba'iral its wal fawahish. Mereka menjauhi dosa-dosa yang besar dan perkara-perkara yang keji, illa lamam, melainkan dosa-dosa yang kecil. Kerana sebagai manusia, dosa itu memang akan dilakukan oleh manusia. Cuma bezanya orang-orang yang beriman, dia menjauhi dosa-dosa yang besar, perkara-perkara yang keji. Kemudian bila mereka melakukan dosa, mereka akan segera ingat dan bertaubat kepada Allah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kau adalah amat luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard. Dialah yang lebih tahu tentang keadaan kamu ketika dia menciptakan kamu daripada tanah. Wa iz antum ajinnah fi butuni ummahatikum. Dan ketika kamu semua berada di dalam rahim-rahim, dalam perut-perut ibu-ibu kamu. Jadi Allah tahu keadaan kamu daripada dulu lagi, sebelum kamu dilahirkan, sampailah kamu dilahirkan, daripada tanah tu, kemudian ketika dalam perut ibu, ketika dah dimatikan dan dibangkitkan pada hari akhirat nanti, kesemuanya Allah tahu. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu mensucikan diri kamu. Tuzakku di sini memandang diri kita ni sebagai seorang yang baik, yang suci, yang banyak berjasa, yang lebih baik daripada orang yang lain. Jadi ini suatu larangan daripada Allah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu memuji-muji diri kamu, mensucikan diri kamu daripada sebarang kekurangan ataupun kesalahan. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang lebih tahu tentang siapakah orang yang bertakwa. Jadi ini satu larangan daripada Allah supaya kita ni tidak menjadi orang-orang yang suka memuji diri sendiri, ataupun kita suka sangat bila orang puji kita, jadi kita timbul perasaan ujub ataupun perasaan sombong ataupun takabur. Kerana boleh jadi pujian tersebut, sama ada pujian itu yang kita sendiri sebutkan tentang diri kita ataupun datang daripada orang yang lain, jadi itu sekadar perkara yang zahir, yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi keadaan yang sebenarnya, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada pada diri kita apabila kita ni tidak berada di hadapan orang yang lain, maka kesemua tu Allah yang tahu. Sedangkan manusia, mereka hanya melihat perkara yang zahir, yang mereka nampak dengan mata kepala saja. Tetapi Allah yang lebih tahu tentang apa yang berada di sebalik itu, apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang berlaku apabila kita berseorangan ataupun tak dilihat oleh orang yang lain. Sebab itu tak boleh untuk kita memuji-muji, merasakan diri kita ni lebih baik daripada orang yang lain. Kalau kita lihat lagi dalam surah 4 ayat 49, Allah
menyebutkan tentang sifat yang ada pada kaum Ahlul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, dan merasa hairan dengan mereka ini tentang orang-orang yang mereka memuji diri mereka sendiri, merasakan diri mereka lebih baik daripada orang-orang yang lain. Balillahu yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah, dialah yang mensucikan seseorang yang dia kehendaki. Ataupun Allah lah yang berhak untuk memuji siapa yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka takkan dianiaya sedikit pun di atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah sebutkan tentang sifat yang ada pada kaum Ahlul Kitab, yang mana mereka merasakan diri mereka lebih baik daripada orang yang lain, dan mereka memuji kelebihan yang ada pada diri mereka. Yang mana kalau kita lihat sampai sekarang, bangsa Yahudi merasakan mereka lah merupakan bangsa pilihan Allah, dan bangsa yang lain selain daripada mereka kesemuanya merupakan manusia yang rendah tarafnya di sisi Allah, bahkan disamakan dengan haiwan. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah 5 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang disayanginya. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ini sifat Ahlul Kitab. Mereka memuji diri mereka sendiri, merasakan diri mereka lebih baik daripada orang yang lain. Sedangkan pujian tersebut tak disebutkan pun oleh Allah kepada mereka. Cuma yang Allah sebutkan, dulu Allah mengangkat darjat mereka di atas sekalian alam. Tetapi selepas Allah utuskan Nabi SAW, dan kemudian mereka enggan beriman kepada Nabi SAW, maka ketika itu mereka bukanlah orang-orang yang mulia, yang disayangi di sisi Allah. Walaupun asalnya sebelum itu Allah melebihkan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, inni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku melebihkan kamu, iaitu kaum Bani Israel, di atas sekalian alam daripada bangsa-bangsa yang lain. Itu dulu ketika mereka taat kepada Nabi Musa dan mengikut kitab Taurat itu. Tapi selepas mereka enggan beriman, bahkan mereka membunuh para nabi yang Allah utuskan, ketika itu mereka bukanlah golongan yang dimuliakan dan dikasihi Allah. Tapi mereka mendakwa sedemikian. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalaulah betul kamu ni adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, maka mengapakah Allah menimpakan azab kepada kamu disebabkan dosa-dosa kamu? Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan sebenarnya kamu ini sama seperti manusia yang lain yang Allah ciptakan.
yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah dia mengampunkan siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan dia menimpakan azab kepada siapa yang dia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan di antara langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali kamu semua. Di ini kita lihat bagaimana tentang sifat yang buruk, iaitu ujub ini. Yang pertama tadi ada pada iblis, yang menyebabkan dia walaupun asalnya merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah, banyak ilmu, banyak ibadah, tapi disebabkan ujub dan kemudiannya takabur, menyebabkan dia dihina Allah. Begitu juga yang keduanya, sifat ujub yang ada pada kaum Ahlul Kitab. Mereka merasakan mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka lah anak Allah, mereka lah kekasih-kasih Allah. Tapi sebaliknya Allah menghinakan mereka apabila mereka enggan beriman kepada Nabi SAW. Kemudian kita lihat juga dalam Quran, Allah sebutkan dalam surah 43 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ونادى فرعون في قومه. Fir'aun menyeru kepada kaumnya, qala ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku misra wa hazihil anhar tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini dan sungai-sungai yang mengalir di bawah istana ini semuanya berada di bawah kekuasaanku? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat semua perkara ini? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku ini lebih baik daripada orang yang hina ini? Itu dia merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini, yang dia hampir-hampir tak dapat untuk bercakap dengan baik. Jadi Fir'aun, seperti mana Iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam, begitu juga Fir'aun mengatakan dia ni lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam yang hina di kalangan kaum Bani Israel dan yang tidak berapa fasih dalam bercakap. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab. Kalaulah benar dia seorang rasul, maka sepatutnya dia dipakaikan dengan gelang-gelang emas. Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ataupun tentulah akan ada para malaikat yang datang bersama-sama dengannya, yang dapat dilihat oleh orang yang lain. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun telah memperbodohkan kaumnya, lalu mereka taat kepada
mereka mengikut kata-kata Fir'aun itu. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang fasik. Falamma asafuna intaqamna minhum. Setelah mereka menimbulkan kemurkaan daripada kami timpakan azab kepada mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in. Lalu kami tenggelamkan mereka kesemuanya. Jadi di sini Allah sebutkan tentang Fir'aun dan juga kaumnya yang mereka merasakan mereka lebih baik daripada Nabi Musa dan daripada kaum Bani Israel yang mereka perhambakan itu. Sedangkan di sisi Allah, kaum Bani Israel itu lebih mulia disebabkan mereka beriman kepada apa yang Nabi Musa, bahkan Nabi sebelum itu sampaikan. Itu Nabi Yusuf. Di kalangan mereka, kemudian Allah utuskan Nabi Musa kepada mereka. Jika mereka beriman, maka mereka lebih baik daripada Fir'aun dan juga kaumnya yang Allah berikan kekuasaan dan pengaruh di bumi Mesir itu. Tapi kemudian Allah menghinakan Fir'aun dan juga kaumnya. Bagaimana sifat ujub, kemudian lahirnya takabur, dan kemudian mereka dibinasakan disebabkan sifat tersebut. Begitu juga Allah sebut satu lagi dalam surah 28 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab, sesungguhnya tidak lain, aku dikurniakan dengan kekayaan yang banyak ini disebabkan ilmu yang ada pada diriku. Jadi dalam ayat ini pula tentang Qarun. Yang mana Qarun dia ujub dengan ilmu kepandaian yang Allah berikan kepadanya, yang katanya disebabkan ilmu itulah, kepandaian dialah yang menyebabkan dia mendapat harta yang banyak. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah Qarun itu tahu bahwasanya Allah telah binasakan umat yang daripada sebelum dia, man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, yang lebih hebat daripadanya kekuatan ataupun pengaruhnya dan lebih banyak lagi harta daripada yang dia kumpulkan. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa itu, mereka takkan ditanya tentang dosa mereka lagi apabila mereka diazab di hari akhirat nanti, kerana Allah memang tahu tentang apa yang ada dalam diri mereka dan apa yang mereka lakukan. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu Qarun keluar kepada kaumnya dengan segala perhiasan yang ada padanya. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya. Kemudian orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan,
ya laita lana mithla ma utiya Qarun, alangkah baiknya kalaulah kami dikurniakan dengan apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu lazu hazzin azim, sesungguhnya dia benar-benar dia telah mendapat keuntungan yang banyak. Wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khair. Kemudian kata orang-orang yang diberikan ilmu, itu yang beriman kepada Nabi Musa, wailakum sawabullahi khair, celakalah kamu semua itu yang inginkan kekayaan seperti yang diterima oleh Qarun itu, sawabullahi khair. Jadi kata mereka, ganjaran di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang Qarun ada. Liman amana wa amila salihah, bagi siapa yang beriman dan yang melakukan amalan yang soleh. Wala yulaqaha illa as-sabirun, dan takkan dapat ganjaran yang besar itu melainkan orang-orang yang sabar. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, lalu kami benamkan dia, iaitu Qarun, bersama-sama dengan istananya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunah, maka tiadalah suatu puak yang dapat untuk selamatkan Qarun dunillah, selain daripada Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidaklah dia termasuk di kalangan orang-orang yang dapat menolong dirinya sendiri. Walaupun Qarun kaya, ramai pengikut, tetapi tetap juga tak dapat melepaskan diri daripada azab Allah. Ini juga contoh orang yang ujub dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya, ujub dengan ilmu, ujub dengan harta yang Allah berikan, itu menyebabkan dia menjadi golongan yang ingkar, walaupun asalnya Qarun ni daripada kaum Bani Israel, tapi kemudiannya menjadi golongan yang ingkar dan dibinasakan Allah. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat tadi tentang Allah sebutkan berkenaan dengan golongan yang ada sifat ujub dan kemudiannya takabur, yang mana kesemua ni merupakan golongan yang Allah laknat, yang Allah hina, dan Allah timpakan azab kepada mereka. Itu kepada iblis, kemudian kepada kaum Ahlul Kitab, kepada Fir'aun, kemudian kepada Qarun. Ini contoh-contoh golongan yang ada sifat ujub dan juga takabur itu. Dan sifat ini seperti yang kita sebut di awal kelas tadi, dia bukan hanya menimpa golongan yang sebegini, dia juga boleh menimpa golongan yang ada ilmu, golongan yang banyak melakukan amalan, seperti yang kita lihat dalam hadis tadi berkenaan dengan kisah dua Bani Israel. Seorang yang banyak ibadah, seorang lagi yang banyak dosa. Tapi yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang banyak ibadahnya itu disebabkan antaranya sifat ujub yang ada dalam dirinya. Jadi sebab itulah Nabi, antara perkara yang menyebabkan sifat ujub itu boleh muncul dalam diri seorang apabila dia merasakan apa yang dia ada itu merupakan kelebihan diri dia sendiri. Dia tak kaitkan dengan Allah. Sedangkan sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, apabila dia mendapat suatu kebaikan, dia ada suatu kelebihan yang Allah kurniakan, dia sedar dan dia sentiasa ingat bahawa ini adalah kurniaan daripada Allah, datang daripada Allah. Jika dia sentiasa ingat perkara tersebut, maka ia akan dapat menyebabkan tidak munculnya sifat ujub ataupun takabur itu. Jadi sebab itu Allah sebut dalam surah 4 ayat 79, Allah ingatkan kepada kita tentang segala kebaikan, nikmat yang Allah kurniakan itu semuanya datang dari sisi Allah. Bukanlah disebabkan kelebihan ataupun kebaikan ataupun apa-apa perkara yang ada pada diri kita, tapi disebabkan rahmat daripada Allah. Allah sebut dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa sahaja kebaikan, kelebihan, nikmat, semuanya datang daripada Allah. Allah yang kurniakan kepada kita. Bukanlah itu disebabkan memang kita yang pandai, memang kita yang baik, memang kita yang bagus. Seperti mana kata-kata Qarun yang kita lihat tadi. Allah kata semua kebaikan tersebut Allah yang berikan kepada kita. Disebabkan rahmatnya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa sahaja keburukan yang menimpa kamu itu datang daripada diri kamu sendiri. Disebabkan kesalahan kamu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah. Dan kami utuskan engkau, wahai Muhammad, kepada manusia sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahidah. Dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Kerana dia tahu apa yang ada pada diri manusia itu dan apa yang mereka lakukan. Jadi segala kebaikan itu hakikatnya datang daripada Allah. Dan keburukan itu disebabkan kelemahan diri kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi juga melarang seorang itu memuji orang lain secara berlebihan. Pujian itu suatu yang dibolehkan asalnya, dengan syarat pujian yang tidak berlebihan. Kadang-kadang orang yang puji secara berlebihan ni dia akan bawa kepada perkara yang lain pula, kepada pembohongan, kepada riak, disebabkan dia menunjukkan sesuatu yang bukan adalah hatinya, ataupun dia memuji disebabkan nakkan sesuatu daripada orang yang dia puji. Disebab itu Nabi melarang pujian ke atas orang yang lain secara berlebihan. Kerana ia juga boleh menjadi punca timbulnya perasaan ujub itu. Nabi sebut dalam hadis ni, an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala athna rajulun ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal wailaka qata'ta unuqa akhika thalathat man kana minkum madihan la mahalah falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibuh wala uzakki 'ala Allahi ahadan in kana ya'lam. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya, katanya asna rajulun ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dia telah memuji seorang lelaki yang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, wailak qata'ta unuqa akhik. Celakalah engkau telah memotong leher kawan kau ataupun saudara kau. Memotong leher ni maksudnya menimbulkan kebinasaan, menyebabkan saudara kau tu binasa. Dan Nabi ulang sebanyak 3 kali. Ini disebabkan pujian yang berlebihan yang diucapkan oleh seorang kepada seorang yang lain. Man kana minkum madihan, kalaulah seorang di kalangan kamu dia perlu untuk memuji seorang yang lain, falyaqul ahsibu fulanan, maka hendaklah dia menyebutkan pada pandangan aku si fulan itu dia begini dan begini. Wallahu hasibuh, tapi Allah lah yang lebih mengetahui tentang keadaan yang sebenar. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan, dan aku takkan memuji secara berlebihan seseorang itu selain daripada Allah, kerana Allah yang lebih mengetahui tentang keadaannya.
in kana ya'lam, jika dia tahu tentang kebaikan atau kelebihan yang ada pada seorang itu. Jadi Nabi nyatakan kepada peringatkan kepada sahabat baginda, janganlah memuji seorang secara berlebihan. Boleh puji yang sekadarnya, dan lebih baik lagi puji dengan kata-kata yang berlapik lah. Pada pandangan saya, dia ni seorang yang baik. Tapi Allah Ta'ala alam, Allah yang lebih tahu tentang keadaan dia. Jadi pada pandangan saya, dia seorang yang baik. Jadi kita boleh puji dengan pujian yang sebegitu, dengan kata-kata yang berlapik, dan yang kita tidak seolah-olah menyatakan bahawa dialah orang yang benar-benar baik. Sedangkan di sisi Allah, belum tentu lagi keadaannya sebegitu. Dan kita sandarkan pujian kita tu kepada Allah. Jadi kita puji berdasarkan zahir yang kita lihat, tapi Allah yang lebih mengetahui tentang keadaannya. Jadi tak boleh kita puji orang yang lain secara berlebihan nak untuk tujuan mengampu ke, contohnya puji benda yang tak ada pada dia pun kita puji juga. Itu tak boleh. Sebab dia akan menimbulkan sifat ujub dan juga takabur. Kita, Nabi sifatkan di sini, kita yang memotong leher saudara kita sendiri. Kita yang menyebabkan timbulnya sifat ujub ataupun takabur dalam diri mereka. Itu disebabkan pujian yang kita berikan kepadanya. Kalau nak puji, puji sekadarnya. Yang tak boleh berlebihan sampai kita seolah menetapkan bahawa dia memang ada sifat yang baik tersebut pada diri dia. Dalam sebuah lagi hadis, an Mujahid an Abi Ma'mar qal qama rajulun yusni ala amirin minal umara faja'ala al-Miqdad yahthi alaihi turab wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtiya fi wujuhil maddahin turab. Daripada Mujahid, daripada Abi Ma'mar, katanya seorang lelaki telah bangun, bertemu dengan pemimpin dan memujinya secara berlebihan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Khalifah Uthman dan kemudian memujinya dengan pujian yang berlebih-lebihan. Walaupun Uthman tu baik, tapi tak boleh untuk puji secara berlebihan. Jadi apabila seorang sahabat yang lain mendengar perkara tersebut, iaitu Miqdad, faja'al al-Miqdad yahthi alaihi turab. Miqdad pun dia melemparkan pasir kepada orang yang memuji itu. Wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhil maddahin turab. Jadi kata Miqdad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya kami melemparkan pasir kepada wajah-wajah orang-orang yang suka memuji secara berlebih-lebihan itu. Di sini kata Miqdad, Nabi mengajar sama dengan hadis tadi. Bahkan dalam hadis ini Nabi sebutkan, Miqdad menyatakan Nabi perintahkan lemparkan pasir kepada muka orang yang suka sangat untuk puji orang lain secara berlebih-lebihan, kerana ia merupakan suatu perkara yang buruk dan boleh menyebabkan seorang itu binasa. Orang yang memuji itu binasa, dan juga orang yang dipuji pun ditipu kebinasaan apabila timbulnya sifat ujub dan juga takabur itu. Baik, kita kembali kepada hadis yang utama tadi. Nabi sebutkan di sini tentang 3 perkara yang akan menyebabkan kebinasaan menimpa seseorang, iaitu yang pertamanya syuhun muta', sifat kedekut, bakhil yang dituruti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i binafsih, dan sifat kagumnya seorang itu terhadap dirinya sendiri. Jadi ini 3 perkara yang menyebabkan kebinasaan ke atas seseorang. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada 3 perkara ini, dan kita sentiasa mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada termasuk ke dalam golongan yang ada ketiga-tiga sifat ini. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa?
Assalamualaikum Ustaz. Saya bukanlah nak riakan jugalah yang dari ayat 7-11 tadi kan. Ayat 11 yang kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka semua sujud melainkan iblis. Maknanya kita fahamlah. Allah berfirman kepada malaikat termasuk iblis ya Ustaz ya? Ya, kepada malaikat dan juga iblis. Semua termasuk iblis. Iblis dia bukan malaikat. Iblis di kalangan jin, tapi Allah angkat kedudukan dia. Allah firmankan tu kepada semualah. Malaikat dan juga iblis. Dan terima kasih. Lagi satu ada apa? Tentang yang Firaun tu kan. Dia apa tu, ada pengikut-pengikut dia yang ditenggelamkan bersamanya dalam kan. Nah, maknanya pengikut tu adalah dari kalangan Bani Israel yang tak beriman ke ataupun Kifti apa tu? Bukan, Firaun dan pengikutnya tu di kalangan bangsa Kibti. Bangsa Kibti yang mengikut Firaun lah. Semuanya ditenggelamkan, tapi bangsa Bani Israel ketika itu semuanya mengikut Nabi Musa. Oh ya. Okey. Kecuali Qarun lah, Qarun. Tapi Allah dah benamkan dia dalam tanah kan. Qarun itu Bani Israel, tapi dia tak beriman kepada Nabi Musa. Di Kifti je lah, bukan dari bangsa Kifti. Bangsa Kifti. Jazakallah khair. Iya. Baik, jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat tadi dan daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada 3 perkara yang menimbulkan ataupun menimbulkan kebinasaan kepada diri kita, iaitu sifat bakhil, kemudian terlampau mengikut hawa nafsu, dan juga sifat ujub, yang mana ujub ini boleh menimpa kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang yang melakukan maksiat semata-mata, tapi juga boleh menimpa kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang banyak amalan, yang mana akan menyebabkan timbulnya pula sifat takabur, dan itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan daripada syurga. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada 3 perkara ini. Sekali itu dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iyakum. Waalaikumsalam. Jazakallah.